Tiga. Okay. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syafiqah Azira. Hari ini saya akan buat review berkenaan movie yang bertajuk The Nelson Mandela Rules. Melalui video ni terdapat peraturan-peraturan yang telah diletakkan oleh United Nations oleh Nelson Mandela. Ikan dapat daripada movie ni kepada tahanan yang ada di penjara. Okay. Salah satu tahanan di penjara ni mereka pegawai penjara tu dia perlu menghormati martabat tahanan dekat situ. Means diorang perlu menjaga nilai dan maruah banduan tersebut dengan cara tidak menyiksa dan melakukan hukuman yang kejam. Means diorang lebih kepada pemulihan bukan hukuman. Okay. Lepas tu lagi kalau macam banduan tu sakit ke apa kan, diorang perlu memberi perkhidmatan perubatan dan juga kesihatan kerana kesihatan banduan tu merupakan tanggungjawab negara. Sebab kalau banduan tu sakit, so diorang kena kalau diorang tak kalau diorang tak rawat dari awal, means nanti kalau lagi merebak, lagi memerlukan kos yang tinggi untuk untuk pulihkan banduan tu. Sama lah macam contoh macam kalau dia menyiksa banduan tu, macam dia melakukan melakukan hukuman yang kejam. Kalau dia lakukan hubungan yang kejam, kalau ada luka yang teruk ke apa semua, nanti pun akan menjejaskan dia punya tahanan. So memerlukan kos yang tinggi untuk perubatan diorang. Lepas tu macam kita cakap lah, dia juga menggunakan mekanisme pemulihan. Mereka lebih kepada memulih dan bukannya melakukan hukuman yang kejam dengan tujuan diorang tak ulang lagi diorang punya kesilapan tu. Means kita bagi pemulihan supaya diorang dapat diorang dapat meneruskan kehidupan selepas keluar daripada penjara. Lepas tu contoh mereka juga memberi perlindungan kepada kumpulan terdedah. Means contoh kalau macam tahanan tu mengandung dan anak tu diorang akan bagi anak tu tinggal dengan dia punya ibu sehingga anak tu berusia 2 tahun dan lepas tu anak tu akan diberi kepada untuk diangkat oleh keluarga lain atau sebagainya. Means diorang tak akan pisahkan hubungan ibu dan anak tu pada permulaan. Lepas tu macam tu juga macam diorang juga tak akan pisahkan macam kita duduk macam tahanan tu, diorang tak akan pisahkan dengan keluarga diorang. Means kalau apa-apa pun diorang mesti boleh jumpa dengan family diorang. Lepas tu contoh kalau macam banduan tu meninggal atau berlaku apa-apa terhadap banduan tu, penjara juga bertanggungjawab untuk melaporkan apa-apa sahaja kepada family diorang dan benda tu perlu direkod dalam file. Itu je lah yang aku faham. Thank you. So nak tanya Ika, so pada pandangan Ika, sejauh mana penjara sekarang ni adaptasi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh United Nations tu? Berdasarkan pandangan Ika kan, untuk buat pembandingan antara peraturan di Nelson Mandela dengan peraturan dekat penjara Malaysia sekarang, Ika rasa better kita Nelson Mandela punya rules, punya peraturan tu lagi efisien lah sebab
dia tak utamakan hukuman tu sebagai salah satu cara untuk pemulihan. Means dia bagi pemulihan yang betul-betul untuk banduan tu terus dapat hidup lepas keluar daripada penjara. Means kalau dia berhadapan dengan stigma masyarakat pun dia takkan takut untuk bangkit semula sebab sebab dia dah masuk penjara dengan dia punya kesalahan. So kita sepatutnya bagi pemulihan sepatutnya agar bila dia keluar nanti dia tak kembali ke penjara, dia dapat hidup normal macam manusia lain. So macam mana pula dengan Ira? Apa dengar ke? Dengar. Nama saya Nasyahira binti Abdullah, nama matrik 261260. Saya tak boleh nak buka kamera sebab masalah lain. Berdasarkan video yang sama yang Syafiqah Azira tengok, saya dapati ada beberapa isu dalam penjara tersebut. Semasa pemulihan tu, sejujurnya saya nampak dari segi kebersihan mereka yang memang sangat-sangat tak boleh maksud saya macam kotor sangat. Macam diorang sendiri pun tak boleh nak urus diri diorang sebab persekitaran diorang macam tak terurus. Bayangkan hidup dengan tikus, hidup dengan serangga-serangga. Itu daripada segi kebersihan. Lepas tu, Ira ada tengok juga bahagian isolation, bahagian pengasingan. If banduan ni lakukan kesalahan, contoh macam memukul ke ataupun isap dadah ke, tapi kat dalam sana, diorang boleh merokok dengan duit yang diorang ada. Pengasingan ni selama 36 hari, tak silap, lupa dah. Bilik pengasingan tu sangat-sangat mengerikan bila kita tinggal sehelai sepinggang without pakaian. Makan dengan tangan, orang lain semua makan dengan sudu, provide sudu. Tapi dalam bilik tu dia makan dengan tangan. Tangan tu jugalah diorang melakukan macam diorang kan sejuk kat sana. Lepas tu macam tak ada sehelai pakaian langsung. So macam Ira boleh bayangkan lah betapa seksanya duduk dalam isolation room tu. Lepas tu dari segi makanan, pegawai tu ada cakap, dia cakap kerajaan tak kurang provide duit sebab keuangan negara, so mereka hanya dibekalkan satu jenis makanan sahaja. Kalau nak makanan lebih, means family daripada luar bagi duit untuk banduan ni, so banduan ni bolehlah makan lebih sikit. Lepas tu dari segi keselamatan, pegawai penjara tu sendiri memang sangat-sangat sangat-sangat bahaya. Ada banduan yang telah dibebaskan dan masih lagi mencari pegawai-pegawai penjara yang bekerja dalam pusat pemulihan tersebut. Means macam diorang berdendam lah kot. So keselamatan diorang memang sangat-sangat tergugat. Lepas tu pegawai penjara tu ada bagi tahu dia sendiri pun perlu berhati-hati. Kalau dia nak pergi bandar ke, dia nak pergi mana-mana pun, dia kena make sure diri dia tu ada macam something yang boleh mempertahankan diri dia. Lepas tu, dalam video tu juga ada bagi tahu tentang pembicaraan. Proses pembicaraan memerlukan pembayaran. Yakni seorang banduan tu dia jumpa dengan wife dia hanya 10 minit. Means siapa-siapa banduan yang berjumpa dengan ahli keluarga hanya 10 minit. Lepas tu
waktu itulah isteri banduan tersebut nyatakan nak perbicaraan untuk pembebasan suami dia kena dikenakan bayaran. Bayaran tak ingat dah berapa tapi jumlah dia agak besar. Bagi golongan yang kurang berkemampuan memang tak akan dapat untuk bayar. Lepas tu ada lagi satu banduan yang betul-betul macam putus asa dengan kehidupan dia orang. Disebabkan duduk dalam tu, dia orang tak tahu apa yang jadi dekat luar. Tambah-tambah ada banduan yang tiada keluarga. So dia orang tak tahu apa yang jadi dekat luar tu. Dia orang hanya berharap kepada pusat pemulihan sahaja. Dan kadang-kadang pusat pemulihan ni bukannya sepenuhnya pegawai penjara tak akan dapat jaga banduan yang terlalu ramai dalam masa yang singkat. Lepas tu dalam penjara tu juga, dalam pusat pemulihan tu juga dia ada cakap kalau tak ada duit memang hidup susah. Means ada level-level dia dalam penjara tersebut. Yang kita tengok kalau ahli keluarga bayar penginapan dia, so dia boleh dapat bilik yang selesa, tempat yang luas. Tapi kalau ahli keluarga tak bayar, tak bagi duit apa semua, so dia orang terpaksa tidur dalam keadaan yang terlalu sesak. Ira rasa itu saja kot yang Ira dapat. Okey. Saya teruskan dengan part saya. Berdasarkan pembacaan saya, pembacaan jurnal tu, dia menerangkan tentang peraturan Nelson Mandela tu. First kali dia membincangkan tentang bagaimana peraturan Nelson Mandela ni diwujudkan. Pertama, peraturan Nelson Mandela ni dia dipandu oleh hak asasi manusia. Menurut jurnal tu, setiap banduan ni dia mempunyai hak asasi manusia, dia perlu dihormati. So, peraturan-peraturan yang dibuat tu dia mengambil kira hak-hak asasi manusia walaupun mereka bersalah lah. Peraturan ni juga dia macam mengingatkanlah semua standard dan norma yang diwujudkan tu mestilah berdasarkan permintaan Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan diterima oleh Majlis Umum dan Kongres PBB pada tahun 1955. Dalam dia mewujudkan peraturan Nelson Mandela ni, dia ada cabaran-cabaran dia. Yang pertama, sistem pencegahan jenayah dia tu, dia berkembang selari dengan perkembangan dunia. So, benda tu memberi cabaran lah kepada peraturan yang ingin dibuat ni. Walau bagaimanapun, setelah peraturan ni diaplikasikan, terdapat 3 negara menggunakan peraturan Nelson Mandela ni berjaya kerana peraturan ni dia bersifat adil, berperi kemanusiaan, komitmen untuk menegakkan perlindungan hak asasi manusia yang diperlukan oleh banduan-banduan yang ditahan tu. Selain tu, perjanjian antarabangsa perlu dilakukan juga mengenai ekonomi, sosial dan budaya serta konvensyen untuk menentang penyiksaan atau perlakuan kejam di dalam penjara tu. Peraturan ni dia sangat menolak penyiksaan, hukuman, macam yang Ika cakap tadi, dia lebih kepada pemulihan, bukan hukuman, penyiksaan. So saya rasa berdasarkan Ika cakap tu betul dan diaplikasi dengan baiklah peraturan ni. So peraturan Nelson Mandela ni
dia peraturan yang tidak dimaksudkan untuk menerangkan secara terperinci sistem model institusi hukuman, tapi dia lebih kepada pemulihan hak asasi manusia. Saya bahagikan kepada dua dengan Izzati, ada 2 part sebab dia banyak page kan. Sebagai 2 part, so yang dapat saya tahu, yang dapat saya baca peraturan-peraturan umum mengenai Nelson Mandela ni yang pertama prinsip asas. Semua tahanan di dalam penjara tu harus dihormati dan keselamatan mereka tu dijamin setiap masa lah, maksudnya selamat. Peraturan yang dibuat tu tidak berat sebelah sama ada dari segi agama, warna kulit, bangsa, umur, jantina. Maknanya sama semua, adil. Dan rules yang ketiga, prinsip peraturan ni perlu diajar untuk tidak diskriminasi, maksudnya dipraktikkan, tidak diskriminasi antarabangsa ke, maksudnya adil lah, dia lebih kepada adil. Dan banduan-banduan yang di dalam penjara juga dia perlu diberikan vocational, latihan kepada banduan tu, seperti yang kita tengok sekarang di penjara Malaysia. So dia ada guna jugalah peraturan Nelson Mandela ni. Maksudnya dia menawarkan vocational supaya banduan keluar nanti dia ada hala tuju dia tersendiri. Dan rule yang kelima, pegawai penjara harus usaha meminimumkan perbezaan dunia penjara dengan dunia di luar penjara. Maksudnya pegawai penjara tu tak bolehlah menggunakan hukuman yang macam kekejaman lah. Maksudnya di dalam penjara dia lebih kepada memukul banduan tu, tapi di luar penjara dia menunjukkan sifat-sifat yang baik. Maknanya pegawai penjara tu jaga banduan tu dengan baik. Dan yang kedua, pengurusan fail tahanan. Pengurusan fail tahanan ni apabila banduan dimasukkan penjara, akan ada sistem pengurusan fail tahanan yang standard di setiap tempat. Sama ada rekod dalam sistem komputer ataupun buku. Sorry. Selepas tu tiada perintah yang sah, maksudnya tak ada perintahan daripada mahkamah, hukuman undang-undang, tetapi dia dimasukkan penjara. Tidak boleh. Dan seterusnya rekod-rekod ni dia perlu menyertakanlah nama, identiti banduan tu, sebab kenapa dia masuk penjara, waktu dia, jam dia, hari. Jika ada kecederaan banduan tu dimasukkan penjara, so dia kena nyatakan juga kenapa kecederaan tu berlaku, harta banduan tu, nama ahli keluarga, maklumat kecemasan keluarga. Jika adalah, maksudnya tahanan tu mempunyai keluarga yang sedang sarat mengandung ke tengah menghadapi penyakit-penyakit kronik ke, perlu disertakan dalam data fail tahanan tu. Dan maklumat yang dimasukkan tu perlu melalui proses hakim, laporan penilaian dan tingkah laku prinsip dia lah. Peraturan ni juga dia menekankan bahawa rekod atau fail tahanan ni dirahsiakan. So tidak boleh dipecahkan rahsia fail tu lah. Dan yang keempat, yang ketiga, pemisahan kategori. Pemisahan kategori ni, peraturan ni menyatakan bahawa kategori tahanan berbeza disimpan di institusi yang berasingan, jantina, umur, rekod jenayah, undang-undang. So, selepas Ira membagi tahu tentang penjara yang dalam video tu,
saya dapat menyimpulkan bahawa penjara ni tidak mengaplikasikan peraturan-peraturan ni dengan baik dari segi pemisahan kategori. Sebab dalam peraturan ni dia meletakkan bahawa tahanan tu harus diasingkan, bukan disekalikan. Dan yang keempat, dari segi penginapan. Dalam peraturan ini dia menyatakan bahawa satu banduan hanyalah satu sel. Maksudnya satu bilik, satu banduan. So, berdasarkan Ira juga cakap tadi, saya pun merasakan bahawa penjara itu tidak mengaplikasikan dengan baik sebab dia meletakkan banduan tu secara ramai-ramai. Semua penginapan yang disediakan pun juga dia mestilah memenuhi keperluan tahanan lah. Maksudnya tempat tidur yang selesa, keperluan kesihatan, keadaan iklim tu. Tingkap dalam bilik tu, tingkap tu pun juga diperlukan untuk memberi cahaya atau cahaya lah kan, cahaya luar untuk banduan di dalam tu. Kiranya dalam bilik tu tak boleh gelap lah. Kiranya perlu disertakan lampu elektrik jika tak ada lubang yang menembusi cahaya tu. Dan kelima, kebersihan diri. Kebersihan diri banduan juga diperlukan. Maksudnya penjara haruslah menyediakan alat-alat mandian, alat solat seperti bedak, bersih gigi apa semua tu. Dan yang keenam, pemakaian dan peralatan tempat tidur. Banduan ni tidak dibenarkan berpakaian sendiri tetapi jika ada urusan luar, maksudnya pergi mahkamah, dia orang boleh memakai pakaian sendiri tapi tidak boleh yang warna tu menonjolkan. Dan yang seterusnya, peraturan tu diketatkan jika selepas dia keluar dari penjara tu, maksudnya selepas dia memakai pakaian sendiri tu, bila dia nak masuk penjara balik, ada peraturan standard yang ditapis lah untuk dia masuk ke penjara tu. Maksudnya dia kena buat spot check badan-badan dia untuk mengelakkan daripada penyelundupan barang luar masuk ke dalam penjara. Dan seterusnya makanan. Makanan juga diberikan setiap jam yang ditetapkan. Kalau penjara Malaysia, kalau tak silap saya 5 kali sehari makan. Seterusnya sukan dan rekreasi. Banduan yang tidak bekerja sekurang-kurangnya 1 jam senaman. Maksudnya banduan yang tak ada pekerjaan, maksudnya hari ini dia duduk dalam sel je, tak ada waktu untuk dia bekerja. Pegawai penjara haruslah memberi kelonggaran kepada dia untuk bersenam di luar penjara sekurang-kurangnya 1 jam. Dan seterusnya penjagaan kesihatan. Penjara tu mestilah memberi rawatan jika banduan tu mempunyai penyakit ataupun banduan tu memerlukan rawatan yang perlu diteruskan. Maksudnya ada appointment, temu janji tu, penjara perlulah mengambil kira tentang penjagaan kesihatan tu. So itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada Izzati. Okey, terima kasih kepada Ain. Okay, saya sambung dengan untuk bahagian saya. Sebelum tu, nama saya Izzati Atirah binti Niman, nometrik 261785. Clear tak? InsyaAllah. Okey, terima kasih. Okey, saya sambung itu dengan undang-undang yang tak tahu yang keberapa. Okey, iaitu instrumen kekangan antaranya antara undang-undang yang dibaca. Instrumen kekangan ni bermaksud
di mana setiap penggunaan ataupun kegunaanlah rantai ataupun besi yang mana benda tu boleh benda tu yang secara semula jadi boleh merendahkan atau menyakitkan, hendak dilarang. Maksudnya dekat sini sekiranya ada banduan-banduan yang ingin melarikan diri ataupun secara sengaja lah untuk membebaskan diri, ada beberapa penggunaan barangan ataupun peralatan yang dibolehkan sekiranya diperlukan. Ada situasi-situasi yang dikecualikan lah. Contohnya sekiranya ada salah satunya sekiranya ada banduan tu semasa pemindahan penjara ataupun pemindahan banduan tersebut melepaskan diri secara sengaja, boleh digunakan peralatan-peralatan yang bersesuaian dengan keadaan situasi pada masa tersebut. Yang seterusnya adalah contact with the outside world. Melayunya hubungan dengan dunia luar, maksudnya setiap ahli penjara, setiap orang setiap banduan dibenarkan berjumpa dengan kawan ataupun berjumpa dengan family dia, tetapi di bawah pengawasan yang ditetapkanlah untuk banduan tu berkomunikasi, dan juga melalui by receiving visit, maksudnya sama ada banduan tu sendiri untuk berjumpa dengan keluarga ataupun keluarga tu sendiri yang ingin berjumpa dengan anak banduan tersebut lah. Yang seterusnya pembinaan buku, iaitu rule nombor 24, di mana dekat undang-undang ni mengatakan setiap penjara perlulah membina satu library, perpustakaan untuk semua kategori banduan lah, yang dibolehkan sama ada berbentuk rekreasi ataupun berbentuk pengajaran, di mana setiap penjara tu boleh full access lah, maksudnya setiap banduan tu boleh menggunakan mana-mana buku atau boleh membaca mana-mana buku yang mereka hendakkan. Yang seterusnya adalah agama, iaitu rule nombor 65, di mana setiap penjara juga sekiranya penjara tu ia mengandungi ahli jumlah ahli yang memuaskan ataupun yang sufficient lah, banduan-banduan tersebut, mereka ni bolehlah mewakilkan ataupun melantik satu ketua lah bagi agama-agama yang terdapat dalam penjara tersebut. Yang seterusnya adalah notification, iaitu pemberitahuan, iaitu rule nombor 68, itu setiap banduan ada hak-hak yang ada hak, dan setiap hak tu perlu diberikan keperluan lah. Contohnya sekiranya banduan tersebut ingin memberitahu tentang keadaan ataupun tentang pemindahan mereka ataupun berkaitan dengan injury ataupun serious illness, maksudnya penyakit yang serius lah semasa banduan tersebut dalam penjara,
mereka ni boleh memberitahulah kepada keluarga ataupun kawan-kawan mereka. Seterusnya, berkaitan dengan panduan yang kedua lah, peraturan yang terpakai untuk kategori khas, iaitu banduan di bawah hukuman yang saya boleh terangkan dekat sini mengenai rawatan, dan juga mengenai keistimewaan dan kerja. Untuk kerja, rule nombor 96 di mana setiap penjara tu, setiap banduan di mana ya? Sekejap ya. Okay. Setiap banduan ni diberikan peluang lah untuk mereka bekerja ataupun menyertai secara aktif lah semasa di penjara ataupun di pusat pemulihan, untuk mereka prepare lah apabila mereka berada di luar nanti. Lepas tu dalam Rule 97 ni di mana penjaranya tidak, pekerjaan dalam penjara tidak boleh bersifat menderita dan juga bersifat kehambaan lah, ataupun tidak boleh, banduan ni tidak boleh bekerja untuk personal ataupun private benefit, manfaat yang secara private lah kepada mana-mana staff prison tu, staff penjara tu. Dan juga pada Rule 98 di mana sekiranya banduan tu bekerja dalam penjara tu, di mana setiap banduan tu hendaklah setiap pekerja banduan tu adalah kerja yang memanfaatkan pada mereka lah, di mana mereka apabila keluar nanti mereka boleh menyaralah kehidupan dengan apabila latihan yang diberi dalam latihan kerja yang diberi dalam penjara. Contoh latihannya vocational training, iaitu latihan vocational yang mana budak-budak muda lah, bandu-bandu muda boleh diterapkan kerja dalam bidang elektrik ataupun maybe mungkin dalam pembinaan lah contohnya kan. Lepas tu seterusnya berkaitan dengan hubungan sosial dan aftercare, dan juga B iaitu tahanan yang mempunyai masalah mental dan atau keadaan kesihatan, di mana sekiranya seorang individu dalam penjara itu didapati bersalah secara didapati bersalah tidak bertanggungjawab secara jenayah lah, atau di mana mereka ni kemudian didiagnosis dengan masalah mental ataupun keadaan kesihatan yang tidak baiklah. Mungkin mereka ni tidak perlu ada di penjara kerana mungkin itu boleh menyebabkan penderitaan kepada mereka, so mereka boleh dipindahkan kepada kemudahan kesihatan lah, kemudahan kesihatan mental secara secepat mungkin. Dan sekiranya perlu mereka ni boleh dirawat dengan kemudahan yang dikhaskan lah, di bawah pengawasan profesional, qualified healthcare professional. Terusnya adalah banduan yang ditahan atau menunggu perbicaraan, yang mana mereka ni tak boleh ditahan di penjara. So yang ni
yang saya beritahu tadi. So itu sajalah daripada saya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, berdasarkan kesimpulan ni, apa yang kita nampak, apa peraturan yang ditetapkan oleh Nelson Mandela tu bagi kita dengan perbandingan dengan Malaysia ada dia punya kelebihan dan apa pro and cons dia kita sendiri. So walau bagaimanapun as kita sebagai bakal pekerja sosial, kita sepatutnya lebih kepada pemulihan, bentuk untuk menjalankan pemulihan agar mereka lebih bila mereka mendapat bila mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka lebih bila mereka keluar nanti mereka boleh bawa diri lah, boleh hindar stigma daripada masyarakat, lepas tu boleh dapat pekerjaan dengan baik, lepas tu dapat meneruskan kehidupan seperti biasa. Okey, itu dia dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.